Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dikatakan harapan adalah mengandaikan kemurahan dari yang maha pemurah dan maha menyintai. Dikatakan pula harapan adalah melihat kegemilangan Allah dengan mata keindahan. Juga dikatakan harapan adalah dekatnya hati kepada kepemurahan Tuhan. Dikatakan pula harap adalah kesenangan hati terhadap keutamaan taubat seseorang. Dikatakan juga harapan bererti melihat kepada kasih sayang Allah Ta'ala yang maha meliputi. Abu Ali Ar-Ruzabari berpendapat takut dan harap adalah seperti kedua belah sayap burung. Manakala keduanya seimbang, si burung akan seimbang dan terbangnya akan sempurna. Tetapi manakala salah satunya kurang, maka hal ini akan menjadikan si burung kehilangan kemampuannya untuk terbang. Apabila takut dan harap keduanya tidak ada, maka si burung akan terlempar ke jurang kematian. Ahmad bin Asim Al-Antaki ditanya, apakah tanda adanya harapan pada seorang hamba? Dia menjawab, tandanya adalah manakala ia menerima nikmat anugerah Allah, dia terilham untuk bersyukur, penuh harap akan penuhnya rahmat Allah Ta'ala di dunia ini dan penuhnya pengampunannya di hari akhirat kelak. Abu Abdullah bin Khafif menyatakan, harapan bererti menganggap adanya anugerah sebagai tanda yang pasti akan datangnya rahmat yang akan datang. Dia juga mengatakan harapan adalah senang hati kerana melihat kemurahan yang tercinta yang padanya harapan dipautkan. Abu Usman Al-Maghribi menyatakan, barang siapa mendorong dirinya untuk berharap sahaja, maka dia akan terjerumus ke dalam kemalasan. Dan barang siapa yang mendorong dirinya pada takut sahaja, maka dia akan terjerumus pada berputus asa. Yang patut adalah ada waktu untuk berharap dan ada waktu untuk takut. Keduanya mempunyai tempatnya sendiri. Bakar bin Salim As-Sawwaf menuturkan, kami pergi mengunjungi Imam Malik bin Anas pada petang hari menjelang kematiannya. Kami bertanya, wahai Abu Abdullah, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepadamu selain ini. Kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri ampunan dari Allah Ta'ala dan ukuran yang melampaui khayalanmu. Kami menunggunya sesudah itu sampai kami menutup matanya setelah dia mati. Yahya bin Mu'az menegaskan, harapan yang kutaruh padamu bila mana aku berbuat dosa hampir-hampir lebih besar daripada harapanku kepadamu bila aku berbuat baik. Ini disebabkan kerana bila aku melakukan amal baik, aku mendapati diriku mengandaikan pada ketulusanku dalam melakukannya. Tetapi bagaimana aku dapat menjaga amalku dari kekurangan, sedangkan aku adalah makhluk yang bersifat penuh kekurangan. Sebaliknya, bila mana aku melakukan dosa, aku mendapati diriku mengandaikan ampunanmu. Bagaimana engkau tidak akan mengampuni dosa-dosaku, sedangkan engkau adalah zat yang maha pemurah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita, kita perlu ada sifat mengharap. Sifat mengharap ini yang disebut dalam bahasa Arab ar-raja ataupun harapan. Harapan yang kita maksudkan ialah memandang Allah dengan segala anugerah, kemuliaan, kasih sayang, kecintaan Allah. Umpama bagaimana kita selalu mengharapkan
pemurahnya tanah dan pemurahnya laut. Artinya sewaktu saya menanam pokok, saya mengharapkan pokok saya akan tumbuh dan berbuah. Waktu mana saya melemparkan jaring pukat ke dalam laut, saya mengharapkan sifat pemurah laut ini, banyaknya ikan yang saya perolehi. Waktu mana saya temu duga kerja, saya mengharapkan yang menemu duga saya menerima saya. Saya mengharapkan. Dengan cara dia melihat wajah saya, dia sudah pun menerimanya sebelum dia bertanya pada saya. Waktu mana saya melakukan apa sahaja, cita-cita saya mengharapkan dipermudahkan. Daripada mereka yang memegang urusan itu. Yang pegang urusan, orang deal projek. Dia harap waktu dia pergi untuk deal projek, orang itu mudahkan dan beri dia projek. Maka ini namanya sifat harap. Tuan-tuan, sifat harap ini bagaimana kita nak hidangkan ataupun kita nak gantungkan kepada Allah Ta'ala. Kita tahu Allah yang menciptakan kita dan memilikinya dan menguruskannya. Kita tahu Allah berkuasa, bahkan tidak berkehendak pada kita. Kita tahu kita hamba yang hina, hamba yang rendah. Di hadapan kekuasaan Allah, kemuliaannya. Dan bila mana kita tahu kita hina dan kita tahu sifat Allah Ta'ala yang hebat, yang agung, maka kita amat mengharapkan sifat murah Allah pada kita. Allah ampunkan kita, Allah tempatkan kita dalam syurga, Allah tempatkan kita bersama orang soleh, Allah tempatkan kita bersama para Nabi alaihissalatu wassalam. Kita mengharapkan Allah jadikan hidup kita di dunia ini murah rezekinya, bahagia kita. Kita mengharapkan Allah Ta'ala mengubah perangai anak-anak kita menjadi lebih baik. Kita mengharapkan isteri kita menyayangi kita, suami kita menyayangi kita. Kita mengharapkan semoga Allah membuka hati orang-orang yang zalim supaya tidak menzalimi kita. Kita mengharapkan orang-orang yang mengambil hak kita supaya memulangkan kembali hak kita. Demikian kita melakukan solat hajat sebagai satu harapan kita pada Allah. Sesudah putus asa kita dengan makhluk. Kalau sekiranya di dunia kita juga telah melalui fasa-fasa berputus asa dengan makhluk untuk mengharapkan Allah, apatah lagi pada waktu di mana manusia langsung tidak punya apa-apa kemampuan di alam barzakh, di alam kebangkitan, alam akhirat. Di waktu semua manusia tunduk dalam keadaan takut, masing-masing ingin cuma menyelamatkan dirinya. Tidak ada lagi yang mampu berkata-kata besar, berkata-kata sombong, yang cuma terdengar melainkan illa hamsa, bisikan-bisikan penyesalan. Jadi tuan-tuan, kalau saya sendiri, tuan-tuan sendiri melalui pengalaman, ada waktu kita dah tak boleh harap manusia, lalu kita doa pada Allah. Kita harap Allah beri pada kita sesuatu. Maka demikian harapan itu perlu terus subur dalam diri kita. Kerana apa? Sebab itu ulama-ulama mengatakan, harapan itu kerana kita melihat sifat pemurah Allah dan sifat sayangnya Allah. Tuan-tuan sekalian, bila mana Allah beri kita Islam, itu tanda Allah sayang. Sebab itu kata ulama, bila kamu masuk syurga kalau sekiranya kamu masuk kubur dalam keadaan kamu masih Islam, fa'abashir, maka bergembiralah. Artinya bila kita tengok Allah dah beri kita Islam hari ini, Allah dah beri iman, itu tanda Allah sayang. Kerana Allah tak beri iman melainkan pada orang yang Allah Ta'ala sayang. Maka harapan itu menguatkan lagi keinginan kita untuk mentaatinya. Dan demikian juga kata ulama, harapan itu kita melihat kebesaran Allah dengan segala keindahan Allah Ta'ala. Bahawa bila kita pergi ke suatu tempat, sebagai contoh, orang cerita tempat ni lawa, indah, apa yang kita harapkan? Ketenangan. Apa yang kita harapkan? Tidak terganggu. Kita ingin menikmati keindahan ini. Apatah lagi kalau kita tahu keindahan Allah, apatah lagi kita tahu tentang kehebatan Allah, lalu kita ingin menumpang di bawah teduhan kenikmatan, di bawah teduhan segala sifat kemuliaan Allah Ta'ala ini. Dan juga harapan ini, tuan-tuan sekalian, ialah kita melihat Allah yang pemurah. Tuan-tuan, kita kat dunia ni, kalau kita jumpa orang yang pemurah, apa yang kita harap? Mesti dia tolong kita. Mesti dia bantu kita. Kita tengok orang yang pemurah, kalau kita minta, dia tak akan sia-siakan permintaan kita. Apatah lagi sifat pemurah Allah. Kerana itu, orang-orang yang punya harapan kepada Allah dengan sebenar, dia tidak pernah berhenti berdoa. Kerana dia tahu Allah yang memiliki segala pembedaran kekayaan. Allah Ta'ala berfirman,
tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang-orang yang sanggup meninggalkan tempat tidur mereka untuk berdiri melakukan sujud, melakukan solat kepada Allah, lantas mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Tama'an, amat pasti Allah Ta'ala akan bagi. Sebab itu kata Nabi SAW, Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah, doa pada Allah dan kamu mesti yakin Allah akan bagi. Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Kamu minta, aku bagi. Minta, aku bagi. Ini harapan kita. Kita yakin dengan doa kita seharian Allah akan bagi. Bila kita ada jiwa mengharap seumpama itu tanda-tanda awal kemustajaban doa. Tapi seorang yang berdoa, tak bagi kot. Allah tak nak bagi kot. Lemah putus asa, maka ini yang merosakkan kita. Sedangkan Allah ajar kepada kita, Ana inda dhanni abdi bi. In khairan fa khairun. In khairan fa khairan. Wa in syarran fa syarran. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku padaku. Kalau baik, baik aku dia dapat. Kalau dia sangka buruk, buruk. Kerana itu kita dah sebut hadis semalam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa muhsinun billah. Jangan seorang mati melainkan dia mengharapkan Allah. Abdul Rahman As-Sulami, waktu mana dekat nak mati, orang pun ziarah dia, tengok keadaannya. Lalu orang bertanya, bagaimana kamu fikirkan sekarang? Kamu fikir apa sekarang dekat nak mati ni? Kata Abdul Rahman As-Sulami, aku sudah berpuasa 80 kali Ramadan. Maka itu yang aku harapkan. Bukan dia riak. Nak beritahu bila kita buat baik, maka ini yang kita harapkan. Allah akan ampunkan dosa. Aku dah 80 kali. Seorang ulama lagi, waktu mana dia nak meninggal dunia, anaknya menangis. Kenang ayah dia. Dia kata, wahai anakku, jangan kau menangis. Aku sudah khatam Al-Quran sebanyak 4,000 kali. Allah tak akan sia-siakan aku. Tentang ini harapan. Bila kita akan pergi menemui Allah Ta'ala. Ya, kita takut, kita bimbang. Kematian ini macam-macam. Tetapi kita yakin bila mana kita melakukan amal soleh, Allah akan mudahkan pemergian ini. Saya menjaga solat jemaah saya. Alhamdulillah, saya pemurah. Alhamdulillah, saya sentiasa bertaubat pada Allah. Maka ungkapan-ungkapan itu, keyakinan-keyakinan itu menjadikan kita, tuan-tuan, akan bergembira di saat-saat akhir usia kita. Kerana itu di antara tujuan amal soleh. Supaya kita gembira pada hari, pada waktu pemergian kita nanti. Sama juga kita. Tengok orang-orang yang kita sayang dan nak pergi. Lalu kita kata tak apa, ayah tu orang baik. Ayah tak pernah sakiti orang, dia sentiasa tolong orang. Pasti Allah merahmatinya. Gembira kita, ayah kita pergi dalam keadaan kebaikan tadi. Kalau sekiranya tak elok, tak baik, tapi ayah dah bertaubat, ayah pernah kata dia menyesal perbuatan tersebut, maka mengharap Allah mengampuni. Sebab itu mengharap ini, tuan-tuan, penting untuk siapa? Untuk orang buat baik. Supaya dia tahu Allah tak akan sia-siakan kebaikan. Dan untuk orang buat jahat pula. Supaya dia tahu Allah terima taubat kalau dia bertaubat. Sebab itu kisah yang masyhur. Seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Dia rasa jahat sangat dia ni. Dia bertanya kepada seorang abid, seorang ahli ibadat, apakah dia boleh bertaubat? Si abid dengar angka dia bunuh orang, gerung. 99 orang. Dia kata, mana boleh, tak boleh ni. Tuan tak terima. Kan dia melihat apa? Dia melihat dirinya dalam menghukum manusia. Dia tidak melihat Allah dalam menghukum manusia. Dia melihat diri dia. Akhirnya orang ni pun dibunuh. Supaya kita tahu silap beri fatwa ni boleh kena bunuh. Bunuh jadi 100 orang. Lelaki ni masih lagi berjalan. Masih mengharap bahawa dia ada jalan keluar ni. Pasti ada jalan keluar ni. Apa-apa pun disanggup. Kalau terpaksa tebus untuk bertaubat, disanggup. Menebus dengan apa sahaja. Jumpa orang alim. Orang alim ni faham makna rojak, harapan. Orang alim ni kata, apa yang menghalang kamu bertaubat? Tak ada. Kamu boleh taubat. Bunuh ramai mana pun boleh taubat. Tentang lelaki yang bunuh 100 orang ni rasa terbuka pintunya, kekuatannya,
terbuka rasa kebaikannya, dek didengar perkataan rahmat Allah yang luas. Tapi kata ulama ini, kamu kena pergi ke satu tempat yang lain untuk bertemu orang-orang yang baik. Maka dia pun pergi dalam keadaan jiwanya mengharap bahawa dia akan diterima taubat, akhir mati tengah jalan. Maka turun malaikat rahmat dan malaikat azab. Sesudah dicabut nyawanya oleh malakul maut. Kita tahu, kita baca hadis, yang mencabut nyawa ialah malakul maut. Tapi roh kita malakul maut tak pegang. Yang akan memegang, membawanya ialah malaikat azab atau malaikat rahmat. Lalu malaikat azab berkata, orang ini dalam hidupnya tak pernah buat baik, maka akan kubawanya ke neraka. Roh ataupun malaikat azab, malaikat rahmat pula berkata, orang ini berniat untuk buat baik, akan kubawanya ke syurga. Lalu kedua malaikat ini terkhilaf ataupun berselisih. Yang ni kata akan kubawa ke neraka, malaikat ni kata tidak, akan kubawa ke syurga, dengan niat dan harapannya pada Allah yang Maha Pengampun. Maka Allah Ta'ala turunkan seorang lagi malaikat, dan malaikat ini menyerupai manusia. Lalu mengadili kedua malaikat ini dengan mengukur jarak. Jarak mana yang lebih dekat? Apakah dia dekat dengan bumi kejahatan atau bumi kebaikan? Maka disitulah ukurannya. Maka didapati sejengkal lebih dekat pada bumi kebaikan, diambil oleh malaikat rahmat, dimasukkan dalam syurga. Tuan-tuan, ini kisah yang Nabi SAW sebut dalam hadisnya, tentang betapa perlu kita mengharapkan Allah walaupun kita mungkin dah terlajak jauh dalam kehidupan. Terlajak, ustaz, solat saya tak jaga, puasa saya tak ke mana, zakat pun saya tak pernah fikir nak keluarkan, banyaklah kecuaian saya. Lalu kita berkata, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat. Rahmat Allah itu luas pada setiap orang yang nak buat baik. Kalau kamu nak baik, rahmat Allah datang. Dan Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu seluruh hamba-Ku, aku ni pengampun. Bukan sekadar aku ni pengampun, aku ni penyayang. Allah Ta'ala, tuan-tuan, bukan sekadar ampunkan kita, Allah sayang lepas tu. Dan Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka ladhu maghfiratin. Inna rabbaka ladhu maghfirah. Allah itu pemilik keampunan, dia akan ampun. Walaupun manusia tak nak maafkan kita, walaupun manusia tak suka kita, tapi Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup ni cari Allah dan cari orang. Akan sampai waktu kita akan berputus asa dengan orang, manusia. Supaya kita terus melihat Allah dalam hidup. Ketika mana orang melihat jahat kita ni dah melampau sangat, dia kata si mak ni memang ahli neraka dah, jahat teruk. Begitu teruk perangainya, kita katakan memanglah pandangan manusia terhadap kamu memang teruk. Tapi tidak Allah. Pandangan Allah dengan segala keluasan keampunannya, keluasan rahmatnya, dengan segala sifat pemurah dan penyayang, maka kerana itu kamu mesti dengan Allah. Tuan-tuan, orang tanya, Ustaz, saya buat jahat, lepas tu orang pulau saya, lepas tu orang menghina saya, kemudian orang menyebut-nyebut keburukan silam saya, kenapa berlaku begitu sedangkan saya nak taubat? Maka jawab kita ialah, bila mana kamu nak bertaubat, yang pertama Allah jadikan, Allah hilangkan makhluk pada pandangan kamu, supaya kamu dapat melihat Allah. Yang kedua, Allah putuskan hubunganmu dengan makhluk, dengan cara makhluk menghinamu, lalu kamu tidak berfikir untuk berhubung lagi dengan makhluk untuk sementara waktu. Yang ketiga, kerana Allah nak beri kamu masa lebih banyak dengan Allah, sebab kamu kan dah lari jauh. Maka bila kita tengok manusia-manusia memulau kita, satu aspek positif sebenarnya, kerana kita akan punya masa yang banyak dengan Allah Ta'ala. Macam kita kena COVID lah, tuan-tuan. Datang COVID, maka hikmahnya kita ada masa yang banyak dengan keluarga. Boleh salat jemaah dengan keluarga, jadi imam. Kita boleh bersama dengan isteri, anak-anak dengan tempoh yang lebih panjang. Orang bertaubat juga begitu. Seorang berkata, saya dicela, saya nak baik ni. Tapi orang cela saya, orang maki saya, orang kata, si munafik tu bukan betul-betul nak taubat, dia tu main-main. Orang mempelekehkan, menghina, downgradekan kita punya kebaikan. Kita datang ke masjid ni, datang nak curi duit tabung lah tu, tak ada benda lain.
Bila kita buat baik, nak tunjuk dia baik lah tu, padahal jahatnya bersepah. Kenapa berlaku begitu? Saya dah sebut tadi. Supaya kita tak lagi pandang makhluk, tengok Allah. Supaya kita berharap Allah bukan makhluk. Supaya kita ikhlas dengan Allah. Supaya kita ada masa dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila manusia meninggalkan kita, satu kebaikan. Supaya kita bermunajat dengan Allah dengan bersungguh-sungguh dan lebih panjang. Kemudian kata ulama' lagi, berharap itu ialah bila mana kita taubat, hati kita senang. Kenapa? Kita yakin Allah terima taubat. Allah menerima taubat. Umpama tuan-tuan kita kalau kerja, kita yakin lepas ni dapat gaji. Umpama kita tanam pokok, kita yakin pokok akan tumbuh. Harapan itu ada. Maka bila mana seorang mohon ampun kepada Allah, hatinya senang. Saya sudah bertaubat. Dan bila kita sebut tentang mengharap, dia ada satu lagi sifat yang kita dah terangkan sebelum ini. Al-khawf. Sifat takut. Tuan-tuan, takut dan harap ni dia kena seimbang. Walaupun ketika mana dekat nak mati, sifat harap kena lebih banyak. Bila kita melihat ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebut kedua-dua sifat ini. Bila Allah Ta'ala menyatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahu hamba-Ku, aku ni pengampun dan penyayang. Tetapi aku juga mempunyai hukuman yang amat dahsyat. Yang amat pedih. Kita hidup, mesti ada rasa takut dan mesti ada rasa harap. Takut ini penting supaya kita tak sombong. Dah kita buat baik, kita dah sombong pula. Kita pun takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Kita pun datang rasa takut, nanti kita je nampak kita baik kat sini, kat akhirat kita bawah pula. Kita je sangka di sini kita ini soleh, akhirat kita dinilai lain. Takut itu perlu. Dan harap juga perlu. Umpama takut dan harap ini seumpama dua sayap burung. Kalau dua-dua sayap ini bagus, maka kita dapat terbang dengan baik. Sebab itu kita lihat, kadang-kala perlunya ada rasa takut. Bila mana kita mendekati dosa, kita kena rasa takut. Nanti tengah buat dosa, Allah matikan aku. Jangan takut. Dan bila mana kita bertaubat dari dosa, kita kena ada harap, moga Allah ampunkan dosa aku. Jika mana kita buat amal soleh, kita kena rasa takut. Takut Tuhan tak terima. Dan ketika mana kita buat amal soleh, kita juga harap Allah pasti terima amalan aku. Allah akan pasti terima haji aku, umrah aku. Tetapi sifat mengharap perlu pada waktunya, sifat takut perlu pada waktunya. Ketika mana kita mula rasa sombong, maka takut mesti ada. Ketika mana kita mula berputus asa, harap mesti ada. Ketika mana kita bimbangkan, kadang-kadang ketakutan itu melampau. Melampau takut. Ada seorang, bila dia telefon, dia kata, Ustaz, saya takut sangat. Saya rasa nak mati. Saya rasa begini, berasa begini. Saya rasa dunia dah tak ada apa-apa dah nilai. Saya tengok suami saya pun tak dinilai, anak-anak tak dinilai. Takut saya pada kematian. Takut. Orang ni kita tahu sifat harap ni tak ada dah. Kita katakan, Puan, Allah Ta'ala itu pengampun. Kalau Puan dah minta ampun, Allah ampunkan. Allah Ta'ala jadikan suami kita itu punca kita dapat pahala. Anak-anak itu punca kita dapat kebaikan yang banyak. Dunia yang kita hidup ini tempat kita mencari amal, bukan tempat untuk kita takut. Maka bila kita semaikan sifat harap, maka dia mula positif balik. Kadang-kadang kita jumpa orang yang takutnya melampau. Amat takut, saya kena azab, saya takut. Bagus sifat tadi, tapi kalau melampau takut, ia boleh memberi kesan juga. Melampau takut, maka kita ingatkan dia, Allah tu pengampun, penyayang. Karena itu dalam hidup Nabi SAW ada kedua-duanya ini. Ada waktu Rasulullah bergembira, Nabi lah yang paling takut kepada kematian, takut pada hari kebangkitan, Nabi takut. Tapi ada waktu Nabi bergembira, senyum, ketawa, sama bergurau senda dengan keluarga. Ada waktu Nabi SAW mendengar bicara para sahabatnya, mereka ketawa, Nabi tersenyum. Nabi bersama-sama dalam perbualan. Ada waktu Nabi berlomba kuda. Nabi lomba kuda. Ada waktu Nabi lomba lari. Ada waktu baginda SAW bersembang santai dengan para sahabat. Dan ada waktu Nabi menangis, mendidih dalam hatinya. Kedengaran seperti minyak yang digoreng, yang berbunyi daripada jauh. Nampak linang air mata yang tak putus. Kadang-kadang melihat senyuman yang tidak putus. Keduanya ini kerana baginda SAW mengimbangkan dua sifat, takut dan harap.
Ketika mana kita agak lalu jauh sangat, datanglah rasa takut. Ketika mana kita takut sangat, biarlah datang sifat harap. Maka demikian, sayap orang beriman. Sayap orang beriman ialah takut dan juga harap. Imam Ahmad bin Asim Al-Antaki yang meninggal tahun 239 Hijriah. Ditanya, apakah tanda orang yang dia mengharapkan Allah? Maka jawab beliau, iaitu tandanya ialah bila setiap kali dia mendapat nikmat, dia bersyukur pada Allah. Dan setiap kali itu juga, dia berharap Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmatnya. Dan Allah Ta'ala menjadikan ia punca pengampunannya di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, kalau kita dapat nikmat, kita nak apa? Nak tambah lah. Kita dapat ikan 2 ekor, oh kau dapat 3 ekor. Kan macam tu. Kita dapat duit RM100 kalau dapat 200. Kita dapat sesuatu nikmat, kita nak nikmat yang lain. Kita dah dapat suami ni, dapat suami. Dapat isteri. Kita pun nak kalau dapat anak cepat sikit. Dah dapat anak, kita duk fikir kalau dapat menantu pula. Dapat cucu. Dan seterusnya. Orang-orang yang mengharapkan Allah, waktu dapat nikmat, maka dia cepat-cepat bersyukur supaya dengan itu akan ditambah nikmat. Itu sifat harapannya. Harapannya pada Allah. Dan dia juga berharap dengan nikmat-nikmatnya ini menjadi sebab dia dapat lakukan amal soleh dan diampunkan dosanya di hari akhirat kelak. Ini orang yang punya sifat mengharap. Tuan-tuan, macam ni lah kalau tuan-tuan start bisnes lah. Kita baru start bisnes kan. Apa yang kita buat? Bila start bisnes, buka gerai, buka meja. Hari ni dapat untung. Kita berharap lepas ni kau dapat untung banyak lagi. Lepas tu saya buka restoran, lepas tu sekian-sekian. Dan masa yang sama kita juga akan protect kalau ada orang dengki, ada orang khianat. Demikian dalam kehidupan kita, kita nak nikmat berterusan, berpanjangan, ditambah. Lepas tu kita juga bimbang ke perkara yang mendatang. Lalu kita mengharapkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga kita, Allah ampunkan kita. Kata Abu Abdullah bin Khafif, seorang ulama yang meninggal tahun 371 Hijriah pada usianya 95 tahun. Dia kata harapan itu bererti dia menganggap adanya anugerah sebagai tanda yang pasti akan datang rahmat yang berikutnya. Tuan-tuan, setiap kali bila kita ada iman, kita ada Islam, kita tahu Allah akan bagi lagi kepada kita. Maka ini orang yang berharap. Kita tahu Allah Ta'ala akan menyelamatkan iman dan menjaganya. Dan kata Abu Uthman Al-Maghribi yang meninggal tahun 371 Hijriyah. Dia kata barang siapa mendorong dirinya untuk berharap sahaja, maka terjerumus kepada sifat malas. Barang siapa mendorong dirinya takut sahaja, terjerumus pada sifat putus asa. Yang patut ada waktu berharap, ada waktu takut. Keduanya punya tempat sendiri. Sebagaimana kita ulas tadi. Tuan-tuan tak boleh ada takut, selalu duduk cerita neraka je. Mana syurga? Atau macam cerita syurga je. Mana neraka? Dia macam rumah tangga lah. Orang yang cerita rumah tangga ni elok belaka, tak betul. Yang cerita rumah tangga ni tak elok belaka pun tak betul. Orang bercerita rumah tangga ni dia ada asam garam dia. Dia ada manis pahitnya. Ya bagus kita. Supaya apa? Yang manis ini untuk kita syukuri. Yang pahit ini untuk kita mencari penyelesaian dia. Isi saya ustaz, kalau masak bagus. Kemas rumah bagus. Jaga anak bagus. Tapi kalau bab tertentu dia punya meradangnya luar biasa. Seorang bercakap macam tu. Yang ni pula kata ustaz, bini saya lembut orangnya. Penyabar, penyantun. Tapi kalau bab kerja rumah malas. Ada kebaikan untuk terus kita berpaut pada kebaikan. Ada kekurangan untuk kita terus mencari jalan penyelesaian. Maka kita kena ada sifat takut dan kita kena ada sifat mengharapkan tadi boleh seimbang. Yang kita dah sebut ada waktu. Ketika mana tuan-tuan mula beramal, maka yakin Allah Ta'ala akan terima. Bila mana kita sudah punya banyak amal, takutlah Allah Ta'ala akan tolak sebahagiannya atau semuanya. Waktu mana tuan-tuan ni kedekut lalu pemurah, berharaplah Allah jadikan asbab untuk kita nikmat ditambah. Waktu mana kita dah pemurah sangat, apa pun orang nak kita bagi, takutlah memang ada riak yang menghancurkan amalan kita. Ada waktu kita harap, ada waktu kita takut, keseimbangannya penting. Kata Bakar bin Salim As-Sawwaf, seorang ulama yang meninggal tahun 179 Hijriah,
Dia kata apa? Kami pergi jumpa dengan Anas. Kata Bakar bin Sa'id As-Sawaf yang sezaman dengan Imam Malik. Kami menemui Imam Malik bin Anas. Imam Malik lahir 93 Hijrah dan meninggal 179 Hijriah. Lalu kami tanya, macam mana keadaanmu wahai Imam? Bagaimana keadaanmu? Ini wahai Imam, apa yang kamu harapkan dekat-dekat nak mati? Dia kata, kamu lihat sendirilah. Kamu lihat sendiri bagaimana keampunan Allah di luar khayalan kamu. Tentang kita bercakap tentang keampunan. Kita manusia ni ada limitation dalam berfikir sesuatu. Limit. Dan satu kesilapan besar bila kita berfikir bagi pihak Allah dengan cara yang salah. Kerana itu kita mudah berkata Allah tak ampunkan dia. Allah tak terima dia. Allah tak akan tunjuk jalan pada dia sebab dia teruk sangat. Maka ini cara kita berfikir salah. Kita tidak boleh berfikir tentang Allah berdasarkan keterbatasan akal kita itu. Tapi nak kenal Allah, lihatlah kepada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri dan lihatlah kepada kejadian-kejadian yang berlaku dalam sekeliling kita. Ikrimah bin Abi Jahal, musuh Rasulullah, musuh Islam, musuh utama, diberi hidayah, akhirnya gugur syahid. Khalid Al-Walid, musuh Allah, musuh Rasulullah, tiba datang anugerah Allah dengan Islamnya, menjadi pahlawan dan kebanggaan Islam, sehingga kita menamakan anak-anak kita dengan nama Khalid Al-Walid. Lihatlah ramai orang-orang yang kita dah nampak secara angka di jurang-jurang neraka. Lalu bagaimana Allah Ta'ala dengan rahmat memberikan keselamatan. Fa'anqadhakum minha, Allah selamatkannya. Orang-orang Aus dan Khazraj bertempur berperang. Hampir mereka musnah. Dan lihat bagaimana Allah menyelamatkan mereka dengan kedatangan Rasulullah SAW. Dan menyelamatkan mereka daripada jurang neraka. Jurang kemusnahan, perbalahan, permusuhan, kedengkian. Beratus tahun berperang. Maka inilah dia harapan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita lihat ni, kalau berbalah ni macam tak boleh baik ni. Itu pada limitation, keterbatasan akal kita. Tapi lihatlah, haraplah Allah. Allah boleh satukan kembali hati kita. Sesudah berjauhan, sesudah kita saling melempar tuduhan, sesudah kita mula menanam wasangka buruk kepada orang-orang yang pernah kita kenali, sayangi, yang pernah kita dampingi, kita yakin bahawa suatu hari nanti, bahawa kita mengharapkan Allah boleh mengubahnya menjadi lebih baik. Sebab itu harapan inilah menjadikan kita tuan-tuan tidak berputus asa dengan apa pun berlaku dalam hidup kita. Kerana ianya boleh berubah. Kalau hari ini kita dihalang untuk buat suatu kebaikan, kita berharap suatu hari nanti ianya akan berakhir. Kalau hari ini tuan-tuan kita terus difitnah dan dijaja pembohongan tentang diri kita, kita mengharapkan Allah pasti akan membongkarkan kesilapan, kekurangan itu, menukarkan orang-orang yang memfitnah kita menjadi orang-orang yang membela kita, orang-orang yang merendahkan kita menjadi orang yang mengangkat kita. Maka ini semua perkara yang Allah Ta'ala dah tunjukkan dalam kejadian kehidupan manusia. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa mengharapkan kebaikan-kebaikan terus berlaku dalam kehidupan kita di dunia. Kenapa? Kerana Allah itu maha baik. Kerana Allah itu maha pemurah. Kerana Allah itu maha penyayang. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa mendengar rintihan, doa, munajat kita. Maka di sinilah kita hidup dengan baik kerana melihat harapan-harapan yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.